dalam top 10 negara paling banyak cuti dengan 50 hari cuti, termasuklah cuti peristiwa dan cuti khas. Dan ini mendahului senarai cuti umum terbanyak di rantau Asia Tenggara. Menang PRU cuti, menang bola cuti, menang pingat pun cuti. Orang kata Malaysia ni kaya dengan cuti. Tentunya cuti banyak disukai golongan pekerja lah. Macam kita ni kan, siapa je tak suka cuti kan, you off. Tapi semestinya tidak bagi majikan. Persoalannya, patut ke ada banyak cuti dekat Malaysia ni? Negara maju lain seperti Mexico, UK, Spain dan Canada, puratanya hanya ada 11 cuti setahun. Ya, jadi cuti apa yang patut kita buang? So hari ni korang bersama dengan Yaya dengan show kita Tamatkan Cuti Yang Kurang Disambut. Dan ada sedikit kelainan dalam show kita selama 23 hari ni. Kalau selalu show kita dekat konti je kan, dan tetamu Yaya orang kata kita invite guna online je kan, kita live je kan. Tidak lagi selama sebulan ni, you all. MKR dapatkan terus para YDP dan MPP di 10 politeknik terpilih di seluruh Semenanjung bersempena dengan Kembara Roadshow MKR 2023. Dan destinasi kedua MKR semestinya Politeknik PD Negeri Sembilan. Lepas Poli Nilai, rugilah kalau tidak ke Poli PD kan. Orang kata PD ni nadi kepada Negeri Sembilan. Dan bersama dengan Yaya hari ini dua tetamu khas, iaitu Haikal dan Izzati. Mungkin korang boleh perkenalkan diri korang dulu. Silakan Haikal. Ya, baik, nama saya Muhammad Haikal bin Abdudin, sebagai Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Port Dickson. Saya sambung belajar sebagai dalam Diploma Kejuruteraan Mekanikal Automotif, dan umur saya 20 tahun. Saya berasal daripada Rawang, Selangor. Okey, nama saya Nurul Izzati binti Omar. Saya memegang jawatan sebagai NYDP 2, iaitu dalam bahagian Kebajikan dan Pembangunan Wanita. Umur saya 23. Saya ambil kos marketing. Sekarang di semester 4, dan saya berasal daripada Port Dickson juga. Anak jantik Port Dickson. Baik, terima kasih atas kesudian Haikal dan Zati untuk bersama-sama dengan Yaya hari ini untuk kita berkongsi pendapat. Baik, Yaya teruskan dengan soalan pertama lah. Bagi Haikal dan Zati, kita mulakan dengan Haikal sendiri. Haikal rasa cuti umum manakah yang dianggap paling kurang penting dan berpotensi untuk dibatalkan? Cuti mana yang Haikal nak hapuskan? Mungkin Hari Wesak, Birthday Agong, Awal Muharram, Hari Buruh, Nuzul Al-Quran. Silakan Haikal. Okey, kalau saya ditanya oleh saya sendiri, bagi saya semua cuti ni ada makna yang tersendiri. Macam Nuzul Al-Quran, kita special, kita nak tahu yang specialnya Al-Quran tu bagi umat Islam. Bagi Wesak, kita ada muncul contoh macam orang-orang Buddha, dia rasa perkara tu amat penting dan kita menghormati mereka. Macam Chinese New Year, bahagian-bahagian bangsa-bangsa Cina, diorang memang menyambut perkara tu, dan diorang ada sendiri satu perkara yang untuk diorang sambut, untuk diorang rasakan perkara itu amat special untuk diri diorang. Sama juga dengan kita Hari Raya, Hari Depan Bali dan sebagainya. Kalau tanya dengan saya, apa yang saya rasa tak penting, saya rasa semua penting. Sebab kita adalah salah satunya negara yang paling banyak kaum, paling banyak bangsa. Jadi bagi saya, kalau nak tanya mana yang saya nak buang, saya rasa birthday agung lah saya rasa. Sebab apa? Agung, menteri, ataupun sultan-sultan kan. Sebab apa bagi saya, birthday saya pun dah cuti. Gurau-gurau tak adalah. Birthday YDP pun tak cuti. Alah, gurau. Rasanya kita tahu kita menghormati, tapi walau macam mana pun itu bukan satu perkara yang untuk disambut lah. Semua orang untuk sambut. Bagi Zati sendiri? Bagi saya sama juga apa yang Haikal cakap. Semua perayaan tu dia ada keistimewaan dia sendiri. Jadinya bila dia kata cuti tu, maksudnya kita menghargai setiap etnik yang ada dekat Malaysia ni. So kita macam sama rata lah. Kita cuti, dia pun cuti juga. Agama kita cuti, so kita kena fair dengan agama yang lain juga. Kalau tadi Haikal cakap birthday agung lah yang kalau dia nak hapuskan, dia nak hapuskan birthday agung. Kalau Zati sendiri? Bagi saya sama juga. Macam birthday agung tu kan, birthday tu birthday agung. Kita tak buat apa-apa pun. Kan? Sebenarnya menghargai tu iya. Tapi kalau kita nak cuti tu saya rasa macam tak valid. Sebab yang special ni untuk agung, bukan untuk kita. Tapi kita dapat cuti. Kita dapat cuti. Saya rasa macam benda tu tak valid.
Jadi tak payahlah cuti kita as macam biasa je. Tapi Student pergi kelas. bagi cuti lain seperti Nuzul Al-Quran, Awal Muharram dan Hari Arafah bagi Kelantan dan Terengganu yang ada cuti kan, korang rasa patut tak cuti-cuti sebegitu? Kalau saya perkara tu kita ikut kepada agama masing-masing. Ada something yang diorang sendiri sambut ataupun diorang sendiri raikan. Contohnya macam hari raya haji. Kita tengok hari raya haji. Hari raya haji ni dia ada something yang kita buat. Contohnya macam agama Islam, kita buat raya korban. Kita buat korban, kita sembelih lembu. Contoh macam Deba Bali. Deba Bali sendiri diorang ada sendiri yang diorang sambut ikut agama masing-masing diorang. Yang diorang macam sama juga macam Taipusam, diorang ada sendiri yang diorang pergi ke Batu Cave, diorang raikan ada sendiri yang untuk diorang menghapus dosa mereka semua. Dan juga macam hari Chinese New Year macam saya cakap tadi. Jadi ada juga hari Gawai, dan Waisak dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau contoh dia kata kita nak hapuskan senang wenang-wenang macam tu, sebab kata orang tu kita tak menghormati sesuatu agama tu. Itu yang saya utamakan adalah agama bangsa lah juga. Sebab kita duduk dalam berbagai kaum, itu yang paling penting, kaum dan bangsa. To be fair lah, kita bagi, katakanlah kita bagi cuti peribadi, bukan cuti awam, cuti umum. Contohnya hari Wesak, ya bagi contohlah hari Wesak kan, mereka yang Buddha boleh ambil cuti peribadi, tapi orang-orang yang tak menyambutnya kena kerja macam biasa. Macam mana? Sebab kalau nak ikutkan, kurang daripada 5% penduduk yang mengamalkan agama Buddha. So macam tak berapa nak adil lah, 5% je yang menyambut, tapi 100% sebab cuti. Kan? Macam mana? Kalau nak kata tu, kita pun boleh cakap juga tentang cuti agung. Yang menyambut cuti raya birthday agung ataupun kelahiran agung tu, berapa persen agung dan family saja. Tapi walau macam mana sekalipun, kita semua cuti. Jadi kita kata okey, kalau macam tu kurang daripada 5% mereka cuti, kita diorang yang menyambut tu 5% saja, tapi kita semua cuti. Dia macam jadi macam okey, asal agung ada cuti juga, asal ada cuti yang ini pula ada cuti. Jadi itu yang orang kata macam tak balance. Kalau contoh perayaan tu untuk Chinese New Year kan, Chinese dah cuti. Kalau dia ada pekerja Chinese dia cuti. Yang lain kerja. So benda tu akan jadi balance bila untuk dalam bisnes, benda tu jadi macam okey, bos tak payah keluar modal yang besar. Macam itulah. Okey. Tapi itulah orang kata Malaysia ni negara yang unik lah, yang kita tahu rakyatnya terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama kan. Orang kata tiap kali perayaan dapat cuti. Kita pun dapat topas kaki orang kata kan. Yang tak sambut pun orang kata ikut sibuk susun cuti panjang. Dan ramai dalam bidang pekerjaan lah kan, ramai yang cenderung nak sambung cuti. Dah bagi 2 hari cuti, dia sambung lagi 2. Katanya annual leave dia banyak. Jadi sebenarnya kira macam mengambil kesempatan pula. Jadi patut tak bagi cuti raya pada yang betul-betul nak sambut saja, untuk mengelakkan daripada itulah mengambil kesempatan. Kita bagi 2 hari cuti, dia nak panjang lagi cuti, 2 hari lagi cuti, dia tak sambut pun. Bagi Haikal sendiri, kalau untuk pekerja-pekerja, itu dia nampak satu perkara yang valid ataupun satu perkara yang kita boleh pakai. Tetapi untuk student, kalau dah yang beraya dia cuti, yang tak beraya ni tetap kelas, habis tu yang beraya tu kita nampak macam tak cantik lah, dia orang tak datang. Dan bagi kata orang tu, kita ni kebanyakannya anak-anak muda ni, kami ni pelajar, ada separuh kepada kami ni je yang bekerja. Jadi cantiknya kalau dia kata, kalau nak pekerja tu boleh jadi macam tu, maksudnya pelajar pun kena jadi macam tu juga. Maksudnya bukannya okey pekerja je yang okey awak ni boleh yang sambut je cuti, yang ni kerja. Maksudnya apa yang untuk pelajar ni macam mana? Sebab kebanyakannya bila kita bagi je kepada pekerja, kat pelajar ni confirm akan jadi satu isu yang akan besar. Contohnya macam baru-baru ni cuti ataupun bukan cuti, kita panggil belajar secara atas talian waktu cuti raya. Sebenarnya cuti raya lambat lagi, tetapi sebabkan ada setengah universiti dan buatkan satu artikel kata nak perlukan cuti lebih awal sebab saya nak balik lebih awal, nanti kan cuti tak cukup. Ujung-ujung dan itu kami kena buat kata orang tu, kami kena bantu untuk dapatkan memenuhi apa yang pelajar nak. Jadi ujung-ujung pada awal tu kata kita buat atas talian,
Dan lama-lama perkara tu jadi dia kata atas talian ujung-ujung jadi cuti sebenar. Dan ujung-ujung daripada perkara tu jadi dah cuti seminggu jadi berminggu-minggu. Betul. So kalau kata tadi ambil kesempatan masa cuti kan, contohlah kita bagi cuti 2 hari tapi dia ambil 4 hari. Okey, contoh kita ambil cuti paling senang budak-budak sekolah. Dia ada parents yang bekerja betul. Jadi bila budak sekolah ni cuti seminggu, parents pun ambil kesempatan untuk cuti juga. Jadi bila parents cuti dia macam nak merasa tau. Itu timing dia dengan anak-anak dia. So macam itulah masa dia. So saya rasa bila dia nak cuti tu bagilah cuti. Biarlah dia cuti. Sebab itu je masa yang dia ada untuk anak-anak. Cuti dia ke cuti kita? Cuti dia. Kan? Sebab dia, kita ni ada hak-hak tersendiri bila bekerja. Baik. Orang cakap cuti adalah saya dengar orang kata cuti memaksa pemilik perniagaan yang beroperasi waktu cuti seperti kilang ataupun bekerja dekat mall lah, promoter kan, terpaksa membayar 2 ataupun 3 kali ganda, maksudnya double pay lah. Jadi bukankah ini tidak adil untuk para majikan yang akan menanggung kos yang tinggi, kerugian disebabkan banyak cuti umum, terutama ni yang mengejut lah hari tu. Anwar Ibrahim ada bagi cuti mengejut pada hari Jumaat raya hari tu kan, dan apa owner MyDay cakap apa, diorang menanggung kerugian 2 juta. Macam mana pula kalau bagi kita seronok lah, tapi macam mana pula bagi majikan? Macam tak adil lah pula kan, Hai kan? Kalau tanya saya, sebenarnya perkara tu saya tak berapa setuju. Sebab memang kita kata okey raya, kenapa kita double pay, triple pay, sedangkan awak ada bertanggungjawab atas majikan itu. Majikan tu ambil awak sebagai pekerja, dan walau macam mana sekalipun, cuti raya ke cuti apa sekalipun, awak kena kerja lah kalau boleh. Sebab kita ni buat kata orang tu, kita bertugas untuk negara atau kita bertugas untuk ekonomi negara sendiri. Sebab kita baru-baru ni sendiri kita dilanda oleh COVID-19 dan ekonomi negara kita sebenarnya down. Jadi bagi saya, yes, saya kalau nak tanya, sekarang ni memang hidup 1,500 pun tak cukup untuk sebulan. Jadi kalau orang kata orang offer 1,200, apa offer double pay, siapa yang tak nak? Nak offer triple pay, siapa yang tak nak? Lagi-lagi dah ditermaktub daripada dulu lagi, cuti raya je ataupun cuti-cuti ada satu-satu yang festival je, confirm double pay, triple pay. Jadi sebenarnya perkara tu adalah atas syarikat sendiri. Tapi kalau nak kata nak letakkan atas syarikat sendiri, nampak macam syarikat buat, syarikat tak apa buat, tapi macam tak fair. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada diri saya, fikiran saya sendiri, sebenarnya terletak daripada syarikat tu sendiri untuk letakkan dan double pay, triple pay ataupun nak bekerja ataupun gaji macam biasa ke, adalah daripada syarikat tu sendiri. Kalau Haikal lah kan, Haikal ambil kisah tak tentang benda-benda macam ni lah, majikan punya hal, dia nak double pay, nak bayar double pay, dan tak jelas siapa sebenarnya kita nak cuti, nak suruh kita kerja, bayar double pay. Ataupun Haikal tak ambil kisah langsung lah pasal isu ni, asalkan dapat cuti, suka hati aku lah cuti aku, tolak gaji. Macam mana? Ambil kisah ataupun tak ambil kisah pun? Jadi bagi saya, perkara tu nampak macam remeh, tapi benda tu macam kalau orang bagi cuti, kita ambil. Kalau orang tak bagi cuti, kita kerja. Sebab apa bagi saya, senang kita kalau nak bertekak benda yang kecil, memang takkan besok, takkan sampai bila-bila takkan settle. Dan perkara tu, biar kata orang tu, kita nampak macam udi, tapi benda tu nampakkan satu benda yang kualiti yang orang nakkan daripada kita. Sebab apa? Bukan semua orang sekarang bagi kata orang tu, sekarang ni syarikat bukan senang nak bayar kita, dan bukan senang orang nak ambil kita kerja. Kaki sendiri, memang ada bisnes sendiri. Jadi bila ada pekerja tu kan, bila diorang minta cuti, kita akan consider dulu tau. Dia nak cuti ni untuk apa sebenarnya? Kalau betul-betul kau ada emergency, betul kau kena balik, yes, perlu cuti. Kalau tidak, okay, you have to work. Macam kematian, yes. Ada contoh macam mak yang kita sakit ke, ataupun perkara tu memang penting, dia kena pergi. Kalau dia tak ada, memang majlis tak jalan. Macam contoh kena kahwin, dia sendiri kahwin, kan dia tak bagi cuti kan. Jadi bagi saya, benda-benda tu something yang kita kena consider. Dan juga pasal triple pay, double pay tu adalah satu perkara yang kita kena tengok balik atas keperluan dan juga kemampuan syarikat sendiri. Sebab apa? Syarikat tu adalah dia yang bayar, dan kita dah ada matematik daripada kita punya kita punya bagi orang tu akta kita kan. Jadi ikut pada akta dan juga perjanjian syarikat tu kepada
pekerja sebenarnya. Contoh macam tadi, contohlah ada syarikat-syarikat besar ni, dia ramai pekerja actually. So untuk double pay, triple pay ni, dia macam saya rasa tak ada masalah. Sebabnya bila orang bercuti, dia ada orang untuk ganti ataupun boleh ganti untuk kerja dia. So double triple pay ni macam no need lah bagi saya, macam membazir sebenarnya. So you actually can change benda tu for another thing. Macam pekerja backup ke, sebab company besar takkan ramai. Tak ramai kan. Kalau company kecil iyalah 10-12 orang. Kalau cuti kena fikir nak buat apa. Tapi kalau company besar ni, you just have to consider macam dia nak cuti, okay cuti kan. Sebab company besar ni diorang jarang-jarang cuti. So bila ada satu cuti yang wow besar macam tu, diorang akan okay, aku perlu cuti, nak cuti. Macam tu. Berarti yang tertarik dengan Zati cakap Zati ada business family. Yep. Ada pekerja berapa ramai? Ramai juga actually. So kalau katakanlah ada cuti yang memerlukan diorang untuk bekerja, adakah Zati bayar diorang double pay ataupun sama? Sama je. Kita tak ada masalah untuk bayar double pay. Sebabnya pekerja sentiasa cukup, alhamdulillah. Ikut timing, memang kalau kata pekerja tu orang Sarawak kan, dia perlu balik untuk perayaan dia, so kita akan okay, you have to balik lah. So kita macam tak ada masalah. Sebabnya kita ramai pekerja yang boleh ganti untuk buat kerja tu. Baik, soalan seterusnya lah yang nak tanya kepada Haikal. Haikal rasa pada pendapat Haikal sendiri, adakah cuti kat Malaysia ni bergantung kepada peratusan penduduk? Maksudnya macam yang cakap tadi lah, kalau Buddha ada 5% je yang menyambutnya. Walaupun bilangan orang Buddha rendah, kita ni menyambutnya, kita cuti sama-sama. Dan kita menunjukkan secara simbolik yang di Malaysia ni kepelbagaian itu penting dan kita hormat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Okay, bagi saya, macam apa yang saya faham, sebenarnya bila saya cuti tu adalah satu macam memperingati. Maksudnya, contoh, macam baru-baru ni Wesak. Saya tak ingat tu Wesak bila. Saya tak ingat pun 1 Mei bila. Saya tak ingat pun bila-bila sebab kita macam student ni dia busy sangat dengan pembelajaran dia orang. Jadi saya macam ada cuti lagi ke? Wah, ada cuti lagi. Sebabnya kami ni bercuti dengan assignment sebenarnya. Jadi sebenarnya kita orang ni kalau contoh dia keluar lepak bila tak ada assignment. Kalau ada assignment, kalau cuti lah macam mana sekalipun, tetap juga kita orang ada assignment. Student life. Yes. Tapi kalau macam mana sekalipun, sebenarnya cuti ni adalah mempelajari, memberikan satu impak yang besar bagi saya. Sebab apa, macam contohlah saya kata cuti Wesak. Saya kat situ saya kaji sendiri, apa Wesak tu macam mana? Apa tu Wesak? Apa itu Wesak ni apa benda sebenarnya? Orang apa yang sambut Wesak ni? Orang apa yang sambut Wesak ni? Sejarah Wesak ni dari mana? Yes, contoh Taipusam. Apa Taipusam ni apa sebenarnya? Sebab contoh tu tanya Hari Raya Aidilfitri, tanya Hari Raya Adha daripada kecil saya sambut. Tapi cuba tanya pasal Raya Cina. Saya pun baru tahu, Raya Cina ada makan besar rupanya. Ada kebudayaan di sendiri, Hari Gawai, Hari Buruh. Apa sebenarnya Hari Buruh ni? Sebenarnya Hari Buruh ni saya baru tahu, satu dunia sambut. Sebaik Valentine kita sambut kan. Tidak lagi banyak kita sambut cuti. Mana tahu nak tambah cuti lagi kan. Bagi Zati sendiri cuti, adakah cuti kita ni bergantung kepada peratusan penduduk? Dia sebenarnya ikut jugalah peratusan tu. Sebab ni kita ni kan ramai, macam banyak kaum kan, Malay, Chinese, Indian. Macam Haikal cakap tadi, kita mau tahulah pasal agama orang. Contoh macam Taipusam tu, kita tak tahu apa yang diorang buat sebenarnya kan. Masa Deepawali yelah kita tahu diorang ni beraya macam kita beraya. Tapi bila Taipusam tu apa diorang buat? Okey, diorang masak macam susu. Diorang sembah lembu apa benda sebab tu Tuhan dia kan. So saya rasa benda tu dia ikutlah apa yang Malaysia ni ada macam tu. Kalau tanya saya pasal contoh Hari Gawai tu, kita kata contohlah Hari Wesak kan, kita kata okey 5% saja yang boleh sambut. Dia nanti macam satu perkara yang macam 5% saja itu saja yang memahami apa itu Wesak. Contoh Hari Raya Haji, hanya orang Melayu saja yang cuti, orang Melayu saja sambut. Orang Melayu saja yang memahami dan orang Melayu saja yang faham sendiri apa itu Raya Haji. Lagi satu, cuti Raya Haji ni bukan semua orang yang meraihkan ya benda tu sebenarnya. So kita ambil contoh paling senang lah, orang Kelantan ni Raya Haji tu raya main untuk dia. Raya Aidilfitri ni macam raya biasa bagi orang kita pula. Negeri Sembilan, Selangor ni bagi Aidilfitri tu okey, wow. Oh my god.
What? Wow! Hari Raya Haji, negara-negara ni, negeri-negeri ni dia macam more tu faham apa benda. Jadi kita pun boleh ambil contoh benda tu lah. So tak patutlah kita nak mengira cuti umum ni berdasarkan peratusan penduduk je kan. Yes. Mana pun orang kata apa, Kena kita equal tetap- lah. Kita tetap kena menghargai. Yes. Walaupun dia minor etnik kan, tapi dia still Malaysia yang perlu dihargai. Baik. Saya nak tanya juga dengan Haikal kan, ada yang berpendapat banyak negara lah sebenarnya yang berpendapat Singapura lah, katanya banyak sangat cuti menjejaskan produktiviti pekerja dan bisnes. Orang kata bukanlah pekerja saja, student pun, perniagaan, company-company kan. Adakah Haikal dan Zati setuju? Kalau saya, bagi saya, kita nak compare dengan negara-negara lain, memang tak boleh. Sebab apa? Kalau nak tanya, US, dia hanya ada beberapa kaum saja. Dan dia ada main kaum dia yang dia akan lebihkan. Kalau nak tanya dengan China, dia ada the main kaum dia, Chinese. Jepun dia ada main kaum dia saja. Jadi diorang boleh kata diorang ada 7 hari saja, 6 hari saja. Contoh kalau diorang menang World Cup baru ada orang cuti. Itu boleh katalah. Tapi kalau kita kira, contoh ada Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, macam-macam banyak lah. lagi. Jadi kita ada macam-macam berbagai kaum. Jadi kalau nak kata okey, nak senang-senang, okey kau sambut ini, aku tak sambut, okey saya cuti apa je. Tak boleh macam tu. Macam tak fair. Dan kita kalau macam tu senang kita, kalau diorang tak sambut, maksudnya benda tu tak payah ada belajar dia belajar perkara tu. Kita nak belajar, jadi perkara tu kita belajar dan masukkan dulu. Macam kami, silibus saya ada CV. Tapi secara jujurnya lah, adakah ia akan menjejaskan produktiviti kita kalau Bagi saya, kalau banyak sangat cuti merosakkan. Kalau kurang cuti pun merosakkan actually. Okey, contohlah kalau kurang cuti, contohlah student ni dia penat tau otak dia. Macam banyak sangat benda dalam satu masa. Jadi bila kurang cuti kan, dia orang macam nak cuti, dia orang tak fokus untuk belajar. Kalau terlalu banyak cuti, terlalu selesa, malas pula nak belajar. Macam itulah. So benda tu saya rasa agak menjamin jugalah. Kurang cuti menjamin, lebih cuti pun macam dia efek jugalah. Jadi paling penting sebenarnya cuti tu adalah waktu-waktu untuk mak ayah bersama dengan anak dia. Sebab kalau kita tengok sendiri, stres anak-anak ni sebenarnya diorang memerlukan fokus mak ayah tu, perhatian daripada mak ayah tu sendiri kepada anak-anak. Dan juga cuti ni juga saya nampak yang banyak perubahan kepada ibu bapa, dengan maksudnya hubungan ibu bapa tu dengan anak-anak sendiri. Jadi seperti saya kata, dia macam Zati kata tadi, lebih pun masalah, kurang pun masalah. Jadi kita kena gunakan seminimum mungkin. Seminimum ataupun semaksimum. Macam itulah. Sebab ada yang kena bekerja Sabtu Ahad pun. Ya, betul. Kan? Betul. Ada yang dalam seminggu kena kerja satu. Macam yang cuti satu hari. Macam cuti raya hari tu, ahli meteorologi yang menjaga suhu cuaca semua tu, saya tengok dekat TikTok ramai yang tak cuti. Jadi kesian dekat dia orang. Patutnya cuti. Kalau nak tanya tu, ayah saya kerja seluruh negara. Seminggu saja, saya minggu sehari saja cuti. Sebab apa? Setiap hari kena kerja. Jadi orang macam sekalipun tu, saya kata depends pada keperluan. Betul. Depends pada keperluan. Jadi kadang-kadang tu kerja nak kata macam orang-orang, bukan saya nak konten account tapi kalau orang-orang yang kerja account, dia awal bulan, hujung bulan dia yang dia busy. Tengah-tengah tu dia free. Jadi mungkin dia memerlukan cuti yang lebih banyak untuk bersama dengan keluarga. Masa tu boleh curi sikit masa. Ya, betul. Benda tu akan menjaga produktiviti pekerjaan dan student pun sama je sebenarnya. Ya, betul. Kita ni ada hak untuk ambil cuti. Kita ada surat cuti yang boleh mohon sebenarnya. Tapi ramai student yang tak tahu benda tu. Baik, nak iklan sikit boleh tak? Banyak sangat kita borak ni kan. Baik, sedikit selingan di sini guys. Buat penonton dan pendengar MKR, kalau korang nak komen atau menyuarakan pendapat, sangatlah digalakkan. Boleh terus pergi je dekat Facebook, IG, Twitter dan TikTok My Campus Radio. Boleh check it out juga video-video yang menarik dari kami di YouTube channel kami My Campus TV dan My Campus Radio. Dan masih lagi bersama dengan Yaya dan tetamu khas dengan Yaya hari ini, YDP Muhammad Haikal dan Nurul Izzati, MPP Nurul Izzati di Politeknik PD bersempena dengan Kembara Roadshow 2023 di 10 Politeknik terpilih semenanjung. Dan Politeknik kedua MKR yang kita pilih selepas Poli Nilai semestinya Poli Politik.
Listen, Nadi Negeri Sembilan. Dan kita teruskan dengan show kita hari ini. Patutkah kurangkan cuti yang kurang disambut? Bersama dengan para MPP YTP Politeknik PD. Dan kita teruskan dengan soalan seterusnya. Katakanlah kalau Malaysia membatalkan cuti-cuti ini, katakanlah adakah kita akan dilihat atau menunjukkan yang Malaysia semakin tidak menghormati kepelbagaian kat Malaysia ni? Nak batalkan tu cuti apa yang kita batal? Ikutlah mungkin cuti raya Cina, cuti raya janganlah. Ada yang mogok nanti. Kita depends pada macam saya tanya tadi. Apa yang kita nak batalkan? Depends pada tu. Sebab apa? Satu contoh. Kalau isu agama, isu budaya, benda tu kita kena fikir banyak tu. Sebab perkara-perkara tu kita nak batalkan bukan senang-senang kita. Sebab kita dah ada satu surat perjanjian yang mungkin kita dah berjanji untuk kita kena sambut perkara tu. Kalau contoh kita nak kata cuti-cuti agung pun bukan senang-senang kita nak ni. Sebab apa? Itu yang cara untuk kita menghormati agung kita sendiri. Sebab dia sebagai pemimpin negara kita sendiri. Jadi bagi saya perkara tu kena fikir masak-masak, kena betul-betul kaji apa satu-satu perkara tu yang kita nak buang macam tu. Bukan kita nak buang suka hati. Contoh sesuatu akta kalau politeknik sendiri pun betul sesuatu akta yang kita nak buang tu bukan cakap hari ni esok boleh buang. Cakap hari ni kita ada prosedur dia. Lagi pula cuti yang dah berdekat-dekat kita guna. Tiba-tiba kita nak hapuskan, tentunya contohlah kalau kita nak tiba-tiba tak nak cuti nuzul Al-Quran. Tentunya orang Islam makan isu kan. Tentunya. Tapi kalau kita hapuskan cuti Diwali, cuti Waisak, yang lain pula akan efek benda tu. Bagi selek pula Easy to say selek lah. Dia contoh macam ni lah. Macam lelaki kan, orang kata apa, kan minat-minat bola ni. Contoh kalau bola menang, cuti. Johor menang, Johor cuti. Pergi Sembilan menang, Johor cuti. Macam tu. Cuti khas lah tu panggil kan. Tapi kalau ada cuti khas macam tu kan, ia tertarik dengan Izzati cakap tadi. Korang suka tak? Secara jujurnya, korang suka tak dengan cuti orang kata kemenangan lah? JDT menang. Suka tu suka. Tapi dia bila yang sepadan-sepadan kasih dekat dia orang sebenarnya. Katakanlah bila kita batal cuti-cuti tertentu ini, tapi bukan bermaksud kita batalkan bilangan cuti pekerja dia ataupun annual leave dia. Kita boleh tambah bilangan cuti peribadi dia sebagai gantian seperti mana berlaku di negara-negara lain. Kalau macam tu, Haikal dengan Zati setuju tak? Maksudnya bilangan cuti umum kita kurangkan. Mungkin dari 20 hari ke 12 hari katakanlah. Tetapi kita ganti dengan cuti peribadi. Mungkin cuti peribadi kita asalnya ada 14 hari setahun. Tapi kita since dah tak cuti umum yang banyak, kita ganti daripada 14 hari ke 22 hari. Setuju tak kalau macam tu? Kalau bagi saya ada setuju, saya ada tak setuju. Yang pertama saya setuju sebab annual leave ni kita boleh adjust bila-bila kita nak. Maksudnya contoh, kalau kata macam hari perayaan, kalau orang kata semua nak contoh orang Melayu, hari raya, orang Melayu semua dia akan, orang Islam, agama Islam semua dia akan menyambut hari raya Aidilfitri. Tapi ia bukan Islam ataupun agama-agama Cina ataupun lain tu, dia akan bercuti. Tapi dalam masa sama dia akan bercuti dalam masa sama. Maksudnya kalau datang PD ni sesak. Dia macam Kedebuk sampai tu. Jadi bagi saya ada setuju, saya ada tak setuju. Yang pertama, kalau saya setuju sebab apa? Kalau annual leave ni kita boleh adjust bila kita nak. Contoh macam saya kata, kalau cuti raya ni, contoh raya Aidilfitri. Raya Aidilfitri yang agama Islam ni dia akan beraya. Dia akan beraya, pergilah beraya sana-sana sini. Tapi yang bukan agama Islam, dia akan pergi tumpang beraya juga. Dia akan tumpang beraya. Tapi ke mana? Di Bodinson, dari mana lah semua. Jadi dalam masa sama tu dia akan datang, contoh dia cuti 3 hari. Segedebuk tu, siapa-siapa yang nak datang, segedebuk kat PD ni, penuh kat PD ni. Kalau PD, belum cerita kat Melaka, dekat mana-mana, Langkawi dan sebagainya. Jadi tempat tu dia akan jadi sesak, dia tak lampau. Jadi bagi saya tak berapa minat lah. Tapi kalau annual leave ni, the best dia kita boleh adjust bila-bila masa kita cuti. Contohnya ada mungkin dia nak buat kenduri ataupun dia nak ada sakit ke apa ke, dia boleh terpaksa guna, ada kematian atau sebagainya, dia boleh guna. Tapi kalau saya pula tak setuju, sebab apa? Kalau perayaan ni dia ada maksud dia sendiri. Contoh kita buat cuti, contoh kita ambil nuzul Al-Quran. Kalau nuzul Al-Quran kita buat dalam masa sama, kalau untuk agama-agama Islam ada satu perkara yang macam tak kena.
sensitif isu benda tu. Sensitif isu. Dan juga kita sendiri yang agama Islam sendiri pun tak memahami apa itu, apa Quran tu apa, Maulid Rasul tu apa. Jadi kita bagi orang tu penting ni cuti apa perayaan tu untuk maksud dia, dan apa pentingnya penambahan annual leave tu adalah untuk adjustment hari-hari yang perlu cuti. Contohnya macam anak sakit ke apa ke, okey masa tu okey lah. Kalau masih ada annual leave. Kalau tak ada, macam mana dia nak adjust tu kan? Terpaksa nanti pun, bos saya MC, bos saya emergency. Kesian juga guys tu. Betul. Baik, soalan terakhir ialah untuk Haikal dan Zati. Adakah budaya cuti umum yang banyak kan menunjukkan yang rakyat Malaysia kita ni bukan jenis yang rajin bekerja? Kata malas. Mungkin dia senang. Malas dia bukan cuti ke tak cuti. Dia sebenarnya senang. Sorry sebab benda ni sensitif, agak sensitif. Dia orang Malaysia dia demand sebenarnya. Jadi bila raya dia macam cuti ke tak cuti ke, dia tengah-tengah sebenarnya. Benda tu demand. Dia bukan malas, dia demand. Jadi benda tu macam tak kena lah definisi malas tu untuk cuti dan tak cuti. Boleh kata juga kadang-kadang ada pekerja yang malas sebabnya dia orang tak minat dengan apa yang dia orang kerja. Tu boleh kata malas lah. Tapi kalau yang betul-betul bekerja gigih itu ini, kita tak boleh nak kata dia cuti sebab dia malas ke apa benda ke. Bukan sebab cuti umum yang banyak sajalah. Sebenarnya kalau nak cuti, dia cuti juga. Tak kira ada cuti umum ke tak kan. Kalau dah malas-malas lah. Kalau yang malas. Bagi Haikal sendiri kan. Kalau saya, malas tu ada dua maksud. Yang pertama, malas tu adalah satu, macam Zati kata tadi, dia sendiri tak memahami dan juga dia tak memenuhi kerja dia sendiri. Maksudnya dia sambung belajar diploma kejuruteraan mekanikal, pergi kerja bukan kerja apa yang dia belajar. Jadi benda ni macam aduh, apa dia jadi blank kat situ. Dia tak memahami kerja tu. Dan juga lari bidang tu memang kau-kau lah. Dia serupa macam awak dulu sambung belajar kat sekolah menengah, pergi akaun, ujung-ujung sambung diploma kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan awam. Dia macam tak kena, sebab tu dia macam susahnya, bosannya. Jadi so dia ambil kesempatan atas cuti tu untuk apa? Okey, masa ni untuk aku rehat, aku tak fikir pasal kerja-kerja, aku tak fikir pasal assignment macam tu lah. Tapi malas yang kedua saya bagi maksud tu adalah sebenarnya dah penat dah kerja. Yes. Itu satu-satu masa yang untuk bagi saya waktu-waktu untuk dia bersama dengan keluarga. Sebab apa? Kalau robot pun, kalau kita bagi laptop 24 jam kita hadap, rosak juga. lama-lama berasak juga. Dari bahasa-bahasa yang untuk dia cuti tu adalah waktu-waktu untuk kita bagi healing lah. Kita bagi healing lah. Boleh nyanyi sikit. Betul. TikTok lah kat sini. Okey, betul. Baiklah, yang sebenarnya yang tadi tu soalan terakhir ialah untuk Haikal dan Zati. Kita dah pun sampai ke penghujung show kita untuk topik kita hari ni, tamatkan cuti yang kurang disambut. Dan terima kasih diucapkan untuk para tamu Yaya, YDB Haikal dan Fifi Zati atas kesudian untuk bersama dengan Yaya hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi kata dan berkongsi pendapat. Dan diingatkan ini adalah pendapat individu semata. Kita bukanlah nak influence sesiapa atau nak mengutuk sesiapa. Ini hanyalah pendapat orang muda kampus kita. Dan di kesempatan ini Yaya dan tim MKR nak mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada pihak Politeknik Port Dickson atas peluang ini dan menjayakan dan be part of Kembali Roadshow MKR 2023. Dan terima kasih juga kepada rakan bersama iaitu IM Digital Internet Malaysia dan semua yang terlibat. Baiklah, itu sahaja daripada Yaya hari ini dan tim MKR. Jumpa lagi di lain hari, lain waktu, lain topik untuk dibahaskan bersama orang muda kampus kita hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye guys.